Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Mas'alatun mutlaqul amri la yatanawalul makruha fil asahhi. فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة ولو كراهة تنزيه في الأصح. Mutlaqul amri, amar yang mana amar itu mutlak. Amar itu amar mutlak, maknanya amar yang tidak ada qaid. Amar yang tidak ada qaid, amar yang mutlak. Misalnya aqimus salah, dirikan salah, itu satu amar yang mutlak. Tidak ada qaid. Misalnya kamu buat salah lepas asar, tak ada qaid macam tu, mutlak. La yatanawalu al-makruha. Amar yang mutlak macam tu adakah mencakupi perkara yang makruh, perkara yang dilarang? Jawapannya tidak. La yatanawalu tidak mencakupi, tidak merangkumi perkara yang makruh. Perkara yang makruh ini perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Fil asahi, pada pendapat yang asah. Sebab apa tu? Lau tanawalahu, cuba tengok dalam syarah. Lau tanawalahu, jika amar tadi, perintah tadi, merangkumi juga perkara yang Allah tak suka, akan jadilah kana syai'ul wahidu matlubal fi'li wat tarki min jihatin wahidah. Akan jadi perkara itu dituntut melakukannya dan juga dituntut meninggalkannya min jihatin wahidah, dari arah yang sama, dari sisi yang sama, dari arah yang sama, dari arah syari', dari arah yang sama, dari sudut yang sama. Nanti belakang, nanti sikit depan, musannif akan ceritalah kalau ada dua jihah, dia itu boleh berlaku. Jika ada dua jihah, la luzuma bainahuma, perintah tu dari satu sisi, larangan pula dari sisi yang lain, itu boleh berlaku tu. Macam mana contohnya? Daripada sisi yang berlainan. Contohnya salah, Allah Ta'ala suruh salah, aqimus salah. Baju curi baju, itu Allah Ta'ala larang, Allah Ta'ala tak suka. Satu orang salah dalam baju yang dicuri, itu perbuatan dia tu ada dua sisi. Ada dua sisi tu. Satu, salah, yang ni dia lakukan salah tu dengan apa, dia lakukan dengan badannya lah. Maknanya pada satu ketika. Dan baju curi itu berlaku pada ketika yang lain. Dan dua-dua itu boleh dipisahkan tu. Dua-dua itu boleh dipisahkan. Perbuatan salah dengan baju yang dicuri itu boleh dipisahkan. Macam mana dia buang saja baju tu? Itu contoh amar dan makruh yang mana ada dua sisi. Tapi kalau salah selepas waktu asar, waktu selepas asar ni waktu makruh. Salah dibuat selepas asar, itu perbuatan tu berlaku
min jihatin wahidah tu. Min jihatin wahidah tu. Daripada sisi yang sama. Min jihatin wahidah. Di situ amar pun ada sebab mutlaqul amri kan. Amar tu amar mutlak. Amar tu amar mutlak, amar yang tidak terikat dengan waktu tu. Aqimus salah. Berbeza kalau apa tu? Hafidhu ala salawati was salatil wusta misalnya. Allah kata jagalah sembahyang. Wusta salah satu tafsirannya sembahyang asar. Kalau itu amar tu amar muqayyad tu. Sembahyang asar amar muqayyad. Tapi kalau aqimus salah amar mutlak. Amar mutlak. Kemudian amar tadi dibuat selepas asar. Lepas asar adalah waktu makruh. Waktu yang syariat tak suka kita lakukan solat. Bila satu orang buat kan, masa ni tak boleh dipisahkan. Dia buat sembahyang sunat yang tak bersebab selepas asar. Perbuatan dia tu berlaku pada jihah yang sama tu. Pada jihah yang sama. Maknanya jihah larangan pun berlaku pada situ dan perintah pun ada di situ. Itu tidak merangkumi itu. Mutlaqul amri la yatanawalul makruh. Amar yang mutlak tidak merangkumi perkara yang Allah tak suka, perkara yang makruh. Dengan makna perintah aqimus salah itu tidak berlaku selepas asar untuk sembahyang sunat mutlak. Kita dah belajar kan dalam kitab fiqh yang tak boleh buat lepas asar ni sembahyang sunat mutlak kan. Sembahyang sunat yang tak ada sebab ataupun dia punya sebabnya itu sebabun mutaakhirun. Sunat mutlak ataupun sunat yang tak ada sebab. Sebab kalau ada pun sababun mutaakhirun. Kalau ada sababun mutaqaddimun tak apa. Ataupun sababun sababun mutaqaddimun, satu lagi sababun murafiqun, sebab yang bersama. Sebab yang datang serentak. Contoh dia masuk masjid, dia pun sembahyang tahiyatul masjid, itu tak apa. Sebab itu sembahyang sunat yang punya sebab. Yang tak boleh ni sababun mutaakhirun. Sebab yang mutaakhir. Misalnya dia istikharah, urusan untuk urusan yang kemudian. Itu yang tak boleh. Jadi dah habis tu amar ada perintah supaya diri kau sallu, perintah supaya solat tu ada. Ya, perintah solat ada, tapi perintah tu tidak merangkumi waktu makruh berkenaan. Ya. Dan kalau dia buat juga perintah tu dengan makruh tu tak boleh dipisahkan. Sebab dalam masa yang sama kan berlaku. Tak boleh dipisahkan. Itu maksud min jihatin wahidah tu, daripada satu arah. Dia akan jadi kalaulah dibenarkan, dia akan jadi matlubal fi'li wa tarki tu. Min jihatin wahidah. Kalau dibenarkan. Sebab tu tak boleh. Boleh faham ke beza tu? Berbeza dengan satu orang sembahyang dalam baju yang dia curi. Di situ ada bertemu amar dengan makruh, tetapi boleh dipisahkan. Itu sah tu. Sembahyang tu sah, cuma pahala tak dapat. Kalau dia sembahyang juga baju yang dicuri, sembahyangnya sah, pahala tak dapat. Fala tasihhu as-salatu fil awqatil makruhati. Sehubungan dengan kaedah ni, kaedah mutlaqul amri la yatanawalul makruh, amar yang mutlak tidak mencakupi perkara makruh. Maknanya dalam perkara makruh itu tidak ada amar. Sehubungan dengan itu, tidak sah sembahyang pada waktu makruh.
La tasihhus salatu fil awqatil makruhah. Tidak sah sembahyang dalam waktu makruh. Yakni sembahyang apa? Sembahyang sunat bersebab ke yang tak bersebab? Yang kata tak sah tu. Ya, Yusri. Ya, bersebab. Yang tak bersebab. Sunat yang tak bersebab. Kalau bersebab sah pula. Yang kata tak sah ni sunat yang tak ada sebab. Kalau sembahyang gerhana bersebab tak? Bersebab ke bersebab? Bersebab. Tak apa. Sembahyang gerhana matahari. Sembahyang gerhana matahari berlaku lepas asar. Itu bersebab, tak apa. Ini sembahyang tak ada sebab. Ataupun dia punya sebab tu mutaakhirun. Sebab kemudian pun tak boleh. Ya ada sababun mutaqaddimun ataupun sababun murafiqun. Itu dibenarkan. Sebab yang dahulu, sebab dahulu contohnya berlaku apa nama ni, kemarau, perlu sembahyang istisqa. Itu sababun mutaqaddimun. Boleh. Sababun murafiqun. Sababun yang datang serentak. Dia masuk masjid dan sembahyang tahiyatul masjid. Itu boleh. Yang kata tak boleh ni ialah mala sababalaha, sembahyang yang tak ada sebab, saja-saja je. Saja je kan nak sembahyang sunat. Tak ada sebab. Kita panggil juga sunat mutlak. Ataupun sababun dia mutaakhir. Dia punya urusan dia nak istikharah. Istikharah apa? Nak kahwin. Nak kahwin lagi 5 tahun lagi. Itu sababun mutaakhirun, nak istikharah. Itu tak boleh. Boleh, ha? Okey. Sababun mutaakhirun tak boleh. Yang tak ada sebab. Tak ada sebab pun tak boleh. Sembahyang hajat ni masuk dalam sembahyang mana? Sunat bersebab ke? Hajat mutaakhir. Sembahyang hajat, sebilangan ulama berpendapat sembahyang hajat ni masuk dalam sunat mutlak. Sunat mutlak. Sunat yang mana tak ada sebab. Dia tak ada sebab. Dia sembahyang sunat lepas tu dia minta apa-apa hajat dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas nama apa tu, sembahyang sunat dia tu tidak ada satu sebab yang khusus. Tak macam sembahyang raya kan ada sebab, sembahyang gerhana ada sebab, sembahyang istisqa, semua tu ada sebab. Tapi yang sembahyang hajat ni, ini pandangan sebilangan ulama lah, tidak ada Nabi syariatkan yang namanya salatul hajah, tu tak ada. Walaupun masalah dia khilafiyah kan, masalah ni memang ada ikhtilaf lah. Ada ulama kata ada masyru'iyah salatul hajah tu ada, tapi saya cerita ni sebilangan pendapat ulama mengatakan dia tidak ada masyru'iyah. Dengan makna Nabi sembahyang je sunat mutlak, lepas tu kalau ada apa-apa hajat Nabi minta dia hajat. Jadi dia masuk dalam kategori sunat mutlak. Kalau kita ambil pendapat ni, bermakna selepas asar tak boleh sembahyang hajat. Waktu karahah, fi awqatil karahah, tak boleh kita sembahyang hajat. Kembali pada perbahasan di sini. Jadi tidak sah bila mana tidak ada perintah syarak, mana amar tidak ada. Kalau satu orang buat juga sembahyang mutlak lepas asar, sembahyang sunat mutlak lepas asar, makna dia mengada-gada. Mengada-gada, memandai-mandai. Amar, perintah Allah ada? Tak ada. Perintah Allah, perintah wajib pun tak ada, perintah sunat pun tak ada. Dah dia buat mengada-gada. Dah mengada-gada diperakui. Buat mengada-gada ni diperakui ke? Kan? Tak diperakui kan? Tak diperakui. Sebab tu tidak sah. Fala tasihhus salatu, tidak sah. Tidak sah salat. Sebab apa makna sah? Dah belajar sebelum ni, as-sihhatu muwafaqatu dzil wajhaini asy-syar'ah. Betul ke betul? Perbuatan mukallaf yang punya dua sisi, perbuatan tu muwafaq dengan syarak, menepati kehendak syarak, itulah sah. Menepati kehendak ni kalau ada perintah. Bila perintah tak ada, macam mana nak timbul soal menepati kehendak? Perintah pun tak ada.
Mak tak suruh pun beli rokok. Tiba-tiba dia beli rokok. Dia berkata, mak, ini sah ni, saya beli ni sah. Mak kata, mengada-ngada, aku tak suruh pun. Tidak ada muafakah. Boleh faham? Ha? Jadi bila amar tidak mencakupi perkara berkenaan semayang hajat selepas asar. Amar tidak, perintah Allah tidak mencakupi perkara itu. Bila satu orang buat juga tidak sah. Sebab dia mengada-ngada. Fala tasihus salatu, tidak sah sembahyang fil awqatil makruhah, pada waktu makruh. Walau karahata tanzihin. Makruh tu sama ada makruh ringan, makruh tanzih pun tidak sah. Apalagi kalau makruh tahrim. Makruh tahrim lagi-lagi tidak sah. Larangan ringan pun tak sah. Kalau larangan berat lagi tak sah. Larangan ringan ni contoh dia, mak kata jangan beli bercun, ringan. Satu lagi mak kata jangan beli rokok, rokok ni berat. Contoh kan. Rokok dengan bercun mana lagi berat? Bercun, rokok lagi berat sebab rokok binasa dia 2 kali. Rokok ni memusnahkan harta dan memusnahkan kesihatan badan. 2 kali. Bercun ni dia sekadar memusnahkan harta, bakar duit. Bercun bakar duit kan? Eh? Oh, ya, kadang-kadang. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang je, kadang-kadang. Tapi lebih jalan rokok lah. Lebih sebab ada amaran dekat kotak rokok tu kan. Dekat kotak tu ada amaran uh, apa, merokok membahayakan kesihatan. Siap ada gambar lagi. Gambar orang kena kanser kan. Jadi 2 larangan tu kita boleh anggap larangan beli mercun sebagai larangan tanzih, ringan, dan larangan rokok tu sebagai larangan berat, karahat tahrim. Dua-dua tu kalau dilakukan, kononnya dia sangka mak suruh, maka tidak sah tu. Tindakan dia tu tidak sah, dan tindakan dia tu dikira memandai-mandai. Tidak betul, tidak sah, tidak diperakui. Ya. Mak kata pergi beli barang. Contoh amar mutlak ni. Pergi beli barang kedai, amar mutlak. Amar tu dia tidak merangkumi beli mercun dan beli rokok. Dia tidak merangkumi karahah tanzih dan tidak merangkumi karahah tahrim. Boleh faham? Kalau merangkumi jadi tanaqud. Kalau merangkumi, mak suruh beli barang, dalam masa yang sama mak tak suka beli rokok dengan mercun. Katakan dianggap merangkumi juga, beli barang tu merangkumi juga beli mercun dengan beli rokok, maka dia akan jadi tadi lah. Lakan syai'ul wahidu matlubal fi'li wa tarki min jihatin wahidah. Dia akan jadi satu perkara tu dituntut melakukannya dan juga dituntut meninggalkannya. Beli pun dia kena beli, jangan beli pun jangan beli. Min jihatin wahidah, dari pihak yang sama, dari sisi yang sama. Wadhalika tanaqudun, itu berlaku tanaqud. Dalam syarak ni tak boleh ada tanaqud. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika syarak ni datang bukan daripada Allah, kamu dapati akan ada banyak tanaqud, percanggahan. Tapi oleh kerana datang daripada Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, maka tiada percanggahan. Boleh jadi tidak merangkumi walaupun karah tanzih sekalipun. Walaupun karah yang ringan sekalipun, amar tu tidak merangkumi. Fa in kana lahu jihatani la luzuma bainahuma tanawalahu qat'an. Kalau perkara makruh tadi ada 2 sudut. Saya buat contoh tadi, sembahyang dalam pakaian yang dicuri. Solat dengan memakai pakaian yang dicuri. Jadi di situ curi itu makruh tu. Pakaian yang dicuri itu makruh.
Tapi makruh tu ada apa dia? Ada dua jihah. Fa in kana lahu jihatani. Tindakan dia, katakan nama dia Ali lah, katakan si Ali ni, dia solat dengan memakai baju yang dia curi. Baju yang dia curi, tindakan curi itu makruh. Tapi makruh tu ada dua jihah. Jihatan ni ada dua jihad. Satu jihatul amri ada di situ. Dan satu lagi jihatul apa? Karahah. Boleh faham? Ada dua kan dalam tindakan si Ali ni. Satu salahnya dia, salah tu amar. Matlub. Satu lagi sariqah, curi. Curi itu apa tu? Matlubut tarki, dituntut meninggalkan. Salah matlubul fi'li. Baju curi itu matlubut tarki. Boleh faham? Boleh faham kau? Ya. Tetapi tidak ada luzum. Maksud tidak ada luzum, tidak ada keterikatan satu sama lain. Boleh dipisahkan. Dia sembahyang, tengah sembahyang dia tengok baju tu dicuri, dia cabut je lah sembahyang. Baju tu cabut, dia pecah je lah pakaian. Asalkan tak terbuka aurat. Tidak ada luzum. Boleh dia apa ni, tutup aurat dengan pakaian lain. Bukan mesti terikat. Berbeza dengan waktu tadi, waktu. Dia sembahyang dalam waktu makruh. Waktu tak boleh dipisahkan. Perbuatan salah dengan waktu makruh boleh hantar keluarkan daripada waktu. Atau nak keluarkan tindakan hantar daripada waktu. Kena cari mesin Doraemon punya tu kan, yang boleh mengeluarkan. Ya, hantar punya perbuatan yang hantar keluarkan pergi ke 10 tahun ke belakang, pergi ke 100 tahun ke belakang, fi zamanil madhi, ataupun 100 tahun fi zamanil mustaqbal. Kalau hantar pergi ke belakang, hantar akan jadi hantar jumpa orang di zaman 100 tahun dulu, hantar kata ana rajulun minaz zamanil mustaqbal. Aku ni orang daripada zaman akan datang. Dah hantar jumpa 100 tahun dulu. Kalau hantar masuk mesin Doraemon ni, pergi ke 100 tahun akan datang, jumpa orang di sana di zaman tu, hantar kata ana rajulun minaz zamanil madhi. Aku lelaki daripada zaman madhi, 100 tahun dulu. Itu cerita dongengan lah. Cerita khayalan kan. Nak keluarkan tindakan kita daripada zaman ni tak boleh. Jadi maksudnya dia tak boleh terpisah tu. Ada luzum antara salah, perbuatan salah dengan waktu makruh, itu ada luzum. Dan tak boleh dipisahkan. Tak boleh dipisahkan antara keduanya tu. Itu tidak, sebab tu dia tidak merangkumi tadi, sebab tak boleh dipisahkan. Berbeza dengan salah dalam baju yang dicuri, boleh dipisahkan. Dan antara matlubul fi'li dengan matlubul tarki itu boleh dipisahkan. Sama je bayi. Ya. Tanawalahu qat'an. Jika ada dua jihah yang boleh dipisahkan, la luzuma bainahuma, tiada keterikatan antara keduanya, tanawalahu qat'an. Amar tadi sudah pasti merangkumi perkara makruh berkenaan. Dengan makna sah. Maksud merangkumi amar ni, orang tu tidak mengada-ngada. Orang tu dikira tidak mengada-ngada dan tindakan dia tu sah. Makna diperakui oleh syarak. Fi nahyi tanzih, dalam masalah nahyi tanzih ini tidak ada khilaf di kalangan aimah bahawa sah. Dia salah melibatkan perkara makruh tanzihi. Makruh yang ringan, ini jelas sah. Kalau makruh tahrimi ada khilaf. Tapi pendapat asah kata sah juga. Wa 'alal asahi, dan pada pendapat asah fi nahyi tahrimi, di dalam larangan tahrim. Larangan tahrim ada khilaf di kalangan a'immah. Ada kata sah, ada kata tidak sah. Tapi
Pendapat yang asahnya mengatakan sah juga. Boleh faham? Nahyu tanzih tak ada khilaf lah. Sebab dia larangan yang ringan. Okay. Perintah kulu. Contohnya, mutlak tak kulu tu? Kulu. Makan kulu. Manakumi tak wudu? Ha? Kalau satu orang makan wudu, dia kata ini Allah perintah ni. Dia makan ni. Dia makan ni. Apa tu? Ada masuk dalam amar. Termasuk di dalam perintah kulu. Okay. Kalau wudu tu nak larangannya tanzih, dia merangkumi jelas. Kalau larangan tanzih. Larangan wudu ni tanzih ke tahrim? Larangan makan wudu. Ha? Tanzih, eh? Larangan tanzih. Apa beza larangan tanzih dengan larangan tahrim? Kalau faktornya dalaman, tak suka tu kerana faktor dalaman, larangan tu tahrim. Contohnya wudu tu bercampur dengan ulat, dia punya kesuciannya tak jelas kan. Itu larangan tu jadi larangan tahrim lah, larangan yang mendekati haram. Tapi kalau larangannya tu kerana takut idzaul musalli, makan wudu, pergi masjid, dia tak basuh betul-betul, tangan dia, mulut dia, orang sebelah jadi tak khusyuk sembahyang. Kalau kita lihat dari sudut tu, jadi larangan tanzih. Dia punya larangan tu bukan faktor luaran. Larangan tu kerana faktor luaran. Bukan faktor dalaman wudu tu, faktor luaran yang ni nak tak mau idzaul musalli, idzaul musallin al-akharin. Tak mau menyusahkan musalli-musalli yang lain bila kita pergi sembahyang jemaah kan. Makan wudu tak basuh betul-betul. Jadi orang sebelah tu kena, yang sebelah tu pula orang Arab pula. Orang Arab yang sensitif bau wudu. Arab tu Arab Kelantan. Arab Kelantan pula dia sensitif. Sensitif dengan wudu. Jadi itu contoh karahah tanzih tu. Karahah kerana tak mau menyakiti, menyusahkan orang musalli yang lain, itu contoh karahah tanzih. Tapi kalau karahah tu kerana wudu tu tidak ada apa, pembuatannya tidak berteliti, apa, bercampur dengan apa, najis dan sebagainya, itu jadi karahah yang mendekati tahrim. Kalau jelas ada najis tak boleh jadi haram. Ni tak jelas. Tak jelas najasahnya, maka karahah itu karahah yang mendekati haram. Jadi amar ni dia tidak merangkumi kalau ada dua jihah yang berlainan. Jihatani la luzuma bainahuma. Dia merangkumi. Kalau nahyu tanzih jelas dia merangkumi. Kalau nahyu tahrim merangkumi pada pendapat yang asah. Boleh faham? Fal asahu, cabangan daripada itu kan. Cabangan dari mana? Dari kata ya tanawalahu fi nahyi at-tahrimi 'ala al-asah. Kan amar merangkumi juga larangan tahrim pada pendapat asah. Cabangan ataupun contoh untuk itu apa dia? Fal asahhu fatafrid. Pada pendapat asah, sihatus salati fi maghsubin, sah sembahyang dengan memakai pakaian yang dicuri. Ataupun menggunakan tempat bilik yang dirompak. Bangunan tu dia rompak, dia sembahyang di situ. Sah sembahyang itu. Okey. Walaupun nahyu itu nahyu tahrim pada pendapat yang asah. Rompak memang larangan tahrim kan? Sah. Sebab apa boleh dipisahkan? Sembahyang dengan bangunan tu dia boleh macam mana? Dia rompak je keluar daripada bangunan tu. Tengah-tengah sembahyang dia tinggal bangunan ni, bangunan rompak ni, keluar je lah. Keluar, lompat keluar. Okay. Cuma wa annahu la yuthabu, tidak diberi pahala. Sah sembahyangnya, pahala sembahyang tu dia tak dapat. Kemudian bila dia katakan dia keluar kan, keluar
daripada bangunan itu, adakah dia dikira masih perjalanan keluar tu masih dikira maksiat ataupun dikira melakukan satu kewajipan? Jawapannya dia dikira melakukan kewajipan. Walaupun dia keluar tu dia masih, kan dia duduk dalam bangunan yang dia rompak, dia katakan bangunan tu ada 10 tingkat. Dia nak keluar, dia kena turun tangga 10 tingkat. Walaupun dia masih syughlu milkil ghairi. Kan dia turun tangga tu masih syughlu milkil ghairi, masih dia menggunakan orang punya bilik. Betul ke betul? Masa turun tangga 10 tingkat kan, masih syughlu milkil ghairi. Masih dia walaupun begitu, dia dikira atin biwajibin. Dia dikira melaksanakan suatu kewajipan, melaksanakan suatu perintah Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sedang keluar daripada tempat yang dia rompak. Takkan dia nak keluar dengan terjun pula. Terjun 10 tingkat bangunan, mati pula, dia berdosa kerana bunuh diri pula. Karena kalau dia terjun, dia melanggar satu maqasidus syariah, hifdzun nafs. Maqasidus syariah ni tak boleh bertembung kan. Nak mengelak daripada, nak hifdzul mal, jaga harta orang, dia tak boleh melanggar hifdzun nafs. Dia rompak bangunan orang punya. Kehendak hifdzul mal, salah satu maqasidus syariah, jaga harta kan. Maka dia kena keluar daripada bangunan tu. Tetapi jangan dengan dia terjun. Sebab keadaannya ad-daruru yuzalu la bidararin. Darar dihilangkan, satu kemudaratan dihindari, tetapi bukan dengan melakukan kemudaratan yang lain. Memang dia kena keluar daripada bangunan tu, tapi dia tak boleh terjun. Faham tak? Kalau terjun, dia jadi melanggar satu maqasidus syariah, iaitu hifdzun nafs. Sebab tu dengan dia berjalan turun tangga 10 tingkat tadi, walaupun syughlu milkil ghairi, dia dikira atin biwajibin. Wa annal kharija min maghsubin, orang yang sedang keluar daripada bangunan yang dia rompak, taiban, dalam keadaan dia bertaubat. Dia taubat kan, nak serah balik kepada tuannya, dia taubat, dia menyesal kan, nak serah balik. Dia dikira atin biwajibin, dia melaksanakan suatu kewajipan. Jadi maknanya amar merangkumi juga perbuatan dia tu. Perbuatan itu makruh kan? Makruh apa? Tapi ada amar merangkumi sebab dia ada dua jihad yang berlainan di situ tu. Okey? Ada dua jihad yang berlainan. Wa anna as-saqita ala nahwi jarihin yaqtuluhu aw kuf'ahu yastamiru. Satu lagi masalah, orang yang terjatuh ke atas orang yang cedera. Dia terjatuh daripada tingkat atas. 10 tingkat dia jatuh ke bawah. Di bawah tu ada orang yang sedang cedera. Kalau dia jatuh kepada orang tu, boleh membunuh orang tu. Au kuf'ahu, ataupun menyebabkan mati orang kedua yang sepadan, yang sekufu dengan jarih. Ada dua jarih tu, jarih A, jarih B. Jarih orang cedera A, jarih B, orang cedera B, duduk bersebelahan. Dia jatuh, mesti akan kena salah satu. Kalau ikut posisi dia jatuh tu atas A, maka dia tak boleh mengelak sehingga kena kepada B. Yastamiru, dia biarkan saja kena kepada A tu. Sebab apa? Sebab tadilah ad-dararu yuzalu lakin la bidararin. Suatu kemudaratan dihindari, tetapi bukan menyebabkan kemudaratan yang lain. Ya. Kalau dia mengelak pergi pada B, ni syaratnya kedua jari tu sama kufu. Kalau tak sama, contohnya jari A tu seorang Nabi, misalnya, jari B tu orang kafir misalnya, maka dia kena usaha untuk mengelaklah seboleh mungkin. Mengelak kan. Dia gunalah dia punya skill apa untuk kungfu kucing ke apa ke. Dia terjatuh daripada bangunan, dia ada kungfu kucing. Dia boleh elak. Tak kena A jadi kena B. Itu kalau dak kufu, tak sama taraf. Satu orang Muslim, satu orang kafir misalnya. Jadi biar mati kafir.
Jangan mati Muslim, sebab Muslim ni lebih muhtaram daripada kafir, lebih dihormati. Boleh faham? Ha? Tetapi kalau sama taraf, jangan mengelak. Kalau A dengan B tu sama taraf, sama kufu, jangan dia mengelak. Boleh faham? Ha? Coba tengok dalam syarah tu, la yantaqilu ila kuf'ihi. Yastamiru, dia teruskan saja ke atas A, jatuh ke atas A. Wala yantaqilu ila kuf'ihi, jangan beralih kepada kufunya si A itu, li'anna ad-darara la yuzalu bid-darar. Kerana kemudaratan tidak dihilangkan dengan melakukan kemudaratan yang lain. Wali'anna al-intiqala istinafu fi'lin bi ikhtiyarihi bi khilafil makruh. Dan satu lagi, dengan dia beralih tu, dia guna kungfu kucing, dia beralih mengelak tak kena A kena B, itu merupakan istinafu fi'lin bi ikhtiyari, memulakan satu tindakan dengan ikhtiarnya sendiri, maka dia dikira membunuh pula. Kalau tadi dia terjatuh tak membunuh, tak kena kisah. Yang ni bila dia mengelak, seolah-olahnya dia mulakan satu tindakan dengan ikhtiarnya sendiri. Bikhilafil makfi, berbeza dengan dia stay saja jatuh atas A. Dia stay jatuh atas A, itu dia tidak ada melakukan tindakan dengan ikhtiar sendiri, tidak ada. Boleh faham? Macam mana Syarifuddin? Boleh faham? Ha? Ni yang iPhone ni, siapa dia ni? Boleh faham? iPhone ni ada orang ke ni? Ada tuan? Gambar ada. Bimbang juga ni, gambar tak keluar ni. Takut telefon je yang belajar, tuan je entah ke mana. Okey. Masa tak berapa mengizinkan ni. Boleh faham? Ha? Saya ingat nak berhenti setakat tu dulu. Semua jelas? Jelas lah. Okey, insya-Allah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.